Okey, so saya nak Alif Syazwan. Alif Syazwan. Baca doa bang. Alif baca doa. Mic okey tak? Alif Syazwan. Mic tak okey? Okey. Arif. Mic okey tak Arif? Muhammad Arif. Muhammad Arif, on mic. Baca doa. Dengar tak suara saya? Ya. Okey, baca doa. Okey bang, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa yashur alaina min hazaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allamal insana ma lam ya'lam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Okey, jadi kita sambung. Nampak sekarang? Nampak tak? Tolong bagi tahu, nampak tak yang saya share sekarang? Halo. Nampak. Okey. So sekarang tengok saya akan tunjuk dulu contoh. Okey. Tajuk ni apa yang saya nak kamu buat di sini. Okey, iaitu di sini kita ada penggunaan formula. Okey. Penggunaan formula untuk kamu mencari nilai X. Walaupun sebenarnya cari nilai X tu kamu boleh tekan kalkulator. Okey, kamu boleh tekan kalkulator untuk dapat jawapan. Tetapi soalan ini mesti ditunjukkan jalan kerja untuk mendapat nilai X. Jadi kita ada cara macam mana nak gunakan formula. Okey, untuk dapat satu markah dengan mudah. Okey, saya bagi satu contoh soalan. Okey, hari tu kita dah buat untuk 3 equation and 3 unknown. So, hari ni kita akan buat 2 equation saja, iaitu linear and non-linear. Iaitu persamaan linear dan bukan persamaan linear. Okey, bukan persamaan linear iaitu bentuk pecahan, bentuk kuadratik, seperti itu. Okey, saya bagi satu contoh. Contoh soalan dekat sini. Okey, kita bagi dulu yang mudah. Okey. Soalan pertama saya ialah sana. Okey, soalan saya yang pertama, contoh pertama di sini ialah 3x tambah y sama dengan 4. Satu lagi 2x kuasa 2 tolak 5xy sama dengan negatif 2. Tu dia. Okey, bila persamaan seperti itu, jadi dekat sini kamu akan nampak satu linear, satu lagi bukan linear. Okay, mana linear? Yang huruf X dan Y berkuasa 1. So this one is your first equation is your linear and second is your non-linear. Non-linear di situ dia adalah kuadratik iaitu dia X dia berkuasa 2. Okay, jadi apa yang kena kamu buat di sini adalah kita akan menggunakan substitution method iaitu kaedah penggantian. Persamaan pertama saya akan ubah y equals to 4 minus 3x. Ini wajib ditunjukkan. Okay, ini wajib ditunjukkan. Dekat sini satu markah. Nanti dah siap saya tunjukkan markah kat mana ya. Okey, dapat ini. Jadi, persamaan satu kita dah tak guna. Persamaan satu dah jadi persamaan yang ketiga. Tu dia. Jadi sekarang apa yang kita nak buat adalah kita akan gantikan persamaan yang ketiga. Okey, persamaan ketiga tu saya akan masuk dalam persamaan kedua. Okey, saya guna substitution method. Dia ada juga kamu gunakan elimination pun boleh. Tapi kena darab lah kan untuk samakan dia kan. Okey, boleh juga ada. Okey, yang ini kita guna substitution method lah, lebih mudah. Kita gantikan. So, persamaan ketiga, you masukkan into second equation. Persamaan 3 masuk dalam persamaan kedua. Okay, persamaan ketiga masuk kedua. Apa persamaan kedua? 2x squared. What's your x squared? X kuasa 2. Minus 5x. Y. So, y kita dah buat ni tadi. Mana y? Ini y kita. Okey, ini y kita. Jadi, apa yang kita dapat di situ kita masukkan. Okey, 5xy. Y kita 4 tolak 3x. Sama dengan negatif 2. Selesaikan. 2x kuasa 2 tolak 5 darab 4, 20x tambah 15x kuasa 2
tambah 2 sama dengan 0. Selesaikan sini, kamu akan dapat dia adalah 15 dengan 2, you dapat 17 X kuasa 2. Okey, tolak 20X tambah 2 sama dengan 0. Saya akan tunjuk dua-dua kaedah nanti ya. Tapi ini yang mudah lah guna ni. So, sampai sini, you senaraikan. Determine value of A. A kamu is 70. Your B is negative 20. And your C adalah 2. Masuk dalam formula. Apakah formula? Awak ingat. Ini formula yang perlu awak ingat. Tapi tak perlu hafal pun tak apa. Sebab formula ni ada diberi. Formulanya apa? Negative B plus minus square root B squared minus 4AC over 2A. Formula ini diberi dalam set formula awak masa peperiksaan. Dalam set algebra formula pertama. Okay, so kita akan guna formula itu. So apa kita buat? Substitute saja, gantikan saja, masukkan je. Formula dia negative B. Your B is negative 20. So biarkan dia negatif-negatif kat situ. Plus, minus, ada orang baru masuk, sekejap. Okay. Plus, minus, lepas tu kat sini square root B kuasa 2. Apa B kita? Negative 20. Kuasa 2 minus 4. A kita 17. Your C is 2. Over 2A. Okay, dah. Sampai sini jangan buat apa-apa. Ambil saja kalkulator, tekan EQN. Tekan EQN, masukkan ABC awak. So, tekan kalkulator awak sampai jumpa EQN. Nombor 1. Bawa ke kanan, degree dia 2. A kita dah ada kat situ tadi. A kita adalah 17. A kita 17. Then B kita negatif 20. Negatif 20. Dan C kita ialah 2. Okey. Sama dengan. Maka itu jawapan kamu. Jawapan kamu dapat X dia 1,0061. X sama dengan 1,0061. Ambil 4 titik perpuluhan. Dan satu lagi jawapan, tekan sama dengan lagi 0,1104. X 0,1104. You mesti round off dengan betul. Okey, dah sampai X, dah dapat cari Y. Cari Y, masuk saja Y dalam ke atas tu. So, tekan je kalkulator. Okey, nak cari Y. So, you tekan je kalkulator. Tekan, jap, clearkan dulu shift mode. Nombor 3. Okey, kita tengok Y. Y ialah 4. 4 tolak 3X. X kita apa? Masukkan dalam bracket 1,0061. Tutup kurungan. Oh, sorry. Kan? Hilang satu dia. 1. Okey. Perpuluhan 0061. Tutup bracket. Sama dengan. You dapat 0,9817. 0, betul tak? 4 ke saya silap ni? 4 tolak 3 X 1,0061. Cikgu. Mana? Saya 1.0661. La ilaha illallah. 1,0 terbalik ni saya tekan kalkulator tadi saya salah Saya tekan kalkulator betul, saya salah tulis betul tak? Macam tu. 1,0661 kan? Okey. Okey, tapi awak sebabnya bila on off kalkulator itulah jadi ni. Awak kalkulator ada depan awak akan nampak lah. Okey, sini 6. Okey, betul. Sama dengan, so dapat 0,8017. 0,8017. Lepas tu gantikan satu lagi. You punya X. X-nya kali ni 0,1104. Gerakkan saja, tukarkan saja, tak payah buat daripada awal. 0,1104. Tekan sama dengan. Yes, dapatlah jawapan 3,6688. Y dia 3,6688. Okey, saya tunjuk markah diberi. Markah diberi di mana? Markah akan diberi di sini. Tengok, saya dah kata tadi ini wajib. Dekat sini akan ada markah P1. P1. Dekat sini akan dapat markah.
Kenapa? Sebab you substitute dengan betul. Yang sini you dapat 1 markah. Caranya pemeriksa akan cek. A-nya betul tak dimasukkan? Betul. B-nya betul tak? Betul. C-nya betul tak? Betul. Full mark 1 markah. Sini dua-dua betul, N1, you dapat full mark 5/5. Ramai pelajar hilang dekat yang atas ni. Kat atas ni dia tak boleh tolak ansur. Dia mesti kamu tunjukkan. Dan apa yang saya nak ingatkan, kena ingat betul-betul dekat sini apa huruf yang kamu dapat. Secara kebetulan di sini hurufnya annun dia adalah X. Jadi memanglah X. Tapi ingat, kalau dekat sini bukan X, kalkulator tetap keluar X. Jadi awak hati-hati. Kalau kat sini P, tulislah P. Kalau dia Q, tulislah Q. Faham? So itu 5 markah yang soalan yang ini. Boleh? Boleh tak? Ada soalan? Hello? Tak ada soalan Suara saya dengar lagi ke? Dengar. Okey. Awak kena ingat, dekat sini kan ada pelajar, ada cikgu ajar factorization method. Guna kaedah itu. Kaedah ini hanya boleh digunakan sekira jawapannya X3. X sama dengan negatif 3/4. So dalam bracket X tolak 3, 4X tambah 3. Ini hanya boleh digunakan kalau dapat nombor-nombor yang cantik. Kalau nombor perpuluhan ni tak boleh guna. Jadi nak senang, buat apa awak fikir banyak kali? Kejap guna tu, kejap guna ni. Jadi paling selamat guna yang ini. Kenapa? Sebab dia kalau awak tengok ni X darab 4X, 4X kuasa 2 kan? Kalau kat sini negatif 4X kuasa 2. Okey, kat sini 3X, 4 kali 3, 12. So sini negatif 9X, 3 negatif 9. Sama dengan kosong. Okey, kalau tekan kalkulator EQN, A negatif 4, B negatif 9, C negatif 9. Awak akan dapat jawapan ini. Tapi sebenarnya kalau awak jawab seperti ini, untuk soalan ini, awak akan hilang 1 markah. Awak akan kehilangan markah ini. Kenapa? Awak tengok saya ni kan, X darab dengan 4X. Saya dah pernah sebut dalam tajuk kuadratik untuk kaedah pemfaktoran. X darab 4X adalah 4X kuasa 2. Tetapi dekat sini negatif awak punya. Okey, dekat sini negatif. Okey, jadi awak akan salah. Awak tak akan dapat markah di situ. Okey, sekejap sini positif negatif. Okey, contohlah kat sini positif. Saya ubah soalan sebenarnya. Sini sekejap 12. 4 kali negatif. Okey, sini positif. Macam tu. Jadi, kalau awak tengok, okey sekarang, okeylah kita tekan kalkulator Awak nak tengok kalkulator kita, bila you tekan kalkulator EQN, okey, kat sini you masukkan A kita negatif 4, A kita negatif 4, B kita 9, C kita juga 9. Awak tekan kalkulator, awak dapat jawapan shift ni. You dapat ni kan negatif 3/4 dan satu lagi you dapat jawapannya 3. Tapi kalau awak buat A-nya 4. A-nya 4, B awak negatif 9. Okey, dan C awak pun negatif 9. Awak nampak awak masih dapat jawapan yang sama. Awak masih dapat jawapan yang sama. Jadi sebenarnya kalkulator dia dah tolong positifkan. Jadi kalau soalan dia macam yang saya buat ni, saya bulatkan ni, awak guna kaedah ini, awak tak akan dapat K1 warna pink. Awak akan dapat K kosong. Sebab apa? Macam saya kata, pemeriksa akan tengok ini. X darab 4X. 4X kuasa 2 tapi kat sini negatif. Maka dekat sini kamu akan dapat K kosong. Jadi nak selamat, tolong guna ini sahaja. Tak kisahlah apa-apa jawapan kamu. Paling selamat guna yang ini. Faham? Boleh? Boleh tak? Saya teruskan Hello?
Boleh. Okey, saya tunjukkan sekiranya soalan itu dalam bentuk ini. Contoh, okey, saya punya soalan X per Y tambah 4Y per X sama dengan 5. Satu lagi soal persamaannya, X tolak 3Y sama dengan 2. Okey, awak nampak dekat sini ada pecahan. Yang ini awak boleh susun dah. X sama dengan 2 tambah 3Y. Awak dapat 1 markah. Yang ini awak tengok dia pecahan. Awak darabkan silang. X kuasa 2 tambah 4Y kuasa 2. Dia per XY sama dengan 5. So bawa sana. X kuasa 2 tambah 4Y kuasa 2. Sama dengan 5XY. Dah tak ada pecahan. Tak ada pecahan senang. X. Ganti saja tempat X. X kuasa 2. 2 tambah 3Y kuasa 2. Tambah 4Y kuasa 2. Tolak 5X. X kita 2 tambah 3Y. Sini Y. Sama dengan kosong. Expand macam biasa. Tentukan ABC. Masuk saja dalam formula. Faham? Boleh tak? Saya dah terang 2 contoh, satu persamaan biasa, satu lagi dalam bentuk pecahan. Okey, yang ini saya tak habiskan, saya harap kamu boleh selesaikan. So ini tengok 2 kuasa 2, 4, 2 darab 3Y, 6Y darab 2, 12Y. 3Y kuasa 2, you dapat 9Y kuasa 2, tambah Y, 4Y kuasa 2, tolak. 5 darab 10, jangan lupa darab Y, negatif 10Y. 5 darab 3Y, 15. Tambah darab dengan 5. Negatif 15Y kuasa 2. So, susun, selesaikan Y kuasa 2 dengan Y kuasa 2. Dapat jawapan dan last kali sama dengan kosong. Tuliskan apa A, apa B, apa C masuk dalam formula. Boleh? Saya nak tunjuk satu soalan yang dia dalam pecahan. Tadi saya ada bagi tahu. Kalau dekat sini, X sama dengan 3Y sama dengan 2, kita buat X sama dengan. So, dia mudah masukkan X. Tetapi, kalau soalan saya dalam bentuk macam ini. Tengok. Soalan saya seterusnya. Okey. Kalau soalan saya berbentuk 3X tambah 2Y sama dengan 1. Lepas tu, X kuasa 2. Tolak 5XY sama dengan 6. So, yang ini tak boleh lari. Memang ada pecahan. So, yang persamaan pertama, ini persamaan kedua. Persamaan pertama, 3X sama dengan 1 tolak 2Y. Jadi, X-nya 1 tolak 2Y per 3. So, ini nak tak nak masukkan dia tetap bernilai pecahan yang tak boleh kita tukar. Dia memang dalam bentuk pecahan. Boleh? Jadi maksudnya dalam kes yang ini tak boleh lari dari pecahan. Biarkanlah dia dalam bentuk pecahan untuk kamu selesaikan. So kat sini tengok X kuasa 2. X kuasa 2. Hati-hatilah. Nak senang awak buat macam ni. 1/3 tolak 2Y per 3. Itu kamu lebih nampak. Okay? Ataupun sebenarnya kalau tak nak yang ini, saya lagi suka buat macam ni je. Okey, awak tengok. Okey, cumanya hati-hatilah bila awak kena kuasakan. Okey, tengok Yang ini, you tengok soalan dia X kuasa 2. X kita 1 tolak 2Y per 3 kuasa 2. Tolak, buat macam ni pun dah dapat 1 markah. Ini pun dah dapat Y tolak 6 sama dengan 0. Okey, tengok. 1 kuasa 2, 1. 1 darab negatif 2Y, darab 2. Negatif 4Y. Negatif 2Y kuasa 2, dapat 4Y kuasa 2. Yang bawah zoom 3 kuasa 2. Terus 9. Itu pun mudah. Faham? Boleh? Okey, saya bagi soalan, kamu kena buat. Buat lepas tu tolong share kat saya nak tengok Okey, tengok soalan ini. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Dia 5 markah. Maksudnya kamu mesti siap dalam masa 7.5 minit. Tapi tak apa, ini sebab saya baru terang. Jadi saya bagi kamu 8 minit lah. Okey, cuba buat soalan nombor 5. 8 minit dari sekarang. Okay, cuba buat.
Siapa tak okey boleh WhatsApp saya. Okey, dah dapat jawapan? Ada tak? Siapa yang dah dapat, boleh hantar kat saya untuk saya semak. Okey, Pak Azan saya terang.
Okey, good. Ada yang hantar dah. Kan. Siapa yang hantar kat saya tadi ni? Kan. Awak cuba tengok. Persamaan awak dekat atas Y kan? 12Y bla bla. Awak masuk dalam formula dah betul, dah cantik. Tapi awak buat jawapan X. Sebab apa? Sebab kalkulator bagi X. Kan? Betul tak? Jadi kat situ awak akan hilang 2 markah. Okey, faham tak? Okey, tolong Okey, tengok. faham cikgu. Silap kat situ Jadi hati-hati. Tadi saya dah sebut dah kan. Kalkulator memang sentiasa X. Tapi awak kena tengok huruf pada persamaan awak tu awak guna huruf apa. Terima kasih Okey. cikgu. Sama. Okey, ada lagi yang nak hantar? Sebenarnya jawapan tu kalau tak betul tu dah. Okey dah orang lain? Siapa yang tak dapat? Tolong angkat tangan. Nampaknya tak ada orang lain hantar kat saya. Okey, siapa yang tak dapat? Siapa yang tak dapat? Okey, tak dapat tu jawapan dia sepatutnya you dapat dekat sini. You dapat X sama dengan 4. Okey, lepas tu satu lagi X adalah 2/5. Y kamu you dapat 3 dengan 3/5. Okey, siapa yang tak dapat? Tak dapat saya nak terang. Kalau semua orang okey, saya teruskan. Yang tak dapat, okey tak dapat Okey, jadi tengok. Kalau awak okey. Soalan ni awak tengok 3x X tambah 3y. Okey, saya bawa kat sebelah sini nak senang tulis. Okey, soalan tadi X tambah 3y. Okey, X tambah 3y. Apa tadi? X sama dengan 3y sama dengan 13. 13. Dan X kuasa 2. 43. Y nya berapa tadi 3y kuasa 2. 3y kuasa 2. Okey, 3y kuasa 2. Okey, tolong tengok sini. Soalan ni senang. Yang ni paling senang. SPM 2020 memang keluar sebiji soalan macam ni. Bukan nombor macam ni lah. Maksudnya pattern ini. Okey, ini persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Persamaan pertama saya ubah. Saya ubah kepada apa? Sebab saya akan cuba ambil huruf yang tak ada nombor. Kenapa saya ambil huruf yang tak ada nombor? Sebab saya nak elakkan pecahan. So, saya ambil X. Kalau saya nak ambil Y, dia jadi pecahan. Okey, jadi saya akan ambil X. Okey, X sama dengan 13 tolak 3Y. Kalau awak nak ambil Y, boleh. Dia akan jadi 3Y sama dengan 13 tolak X. Jadi Y-nya akan dapat 13 tolak X per 3. Jadi pecahan ni akan susah sikit bagi awak. Jadi tak naklah ambil pecahan. Walaupun sebenarnya dua-dua betul. Boleh dapat markah. Okey, ini persamaan yang ketiga. Persamaan ketiga tadi saya kata kita akan masukkan ke dalam persamaan yang kedua. Persamaan ketiga apa? Okey, ini. Masukkan X. X kita adalah 13 tolak 3Y kuasa 2 tambah 3Y kuasa 2 tolak 43 sama dengan 0. Okey, awak dapat seperti itu. Kat sini awak dah dapat 2 markah dah. Okey, so tekan kalkulator, selesaikanlah. 13 kuasa 2, 169. Okey, 13 darab negatif 3Y, awak dapat negatif 39. Okey, lepas tu darab 2. Darab 2. Darab 2. Dapat negatif 78Y.
Tengok tahu sebab saya guna kaedah cepat ni. Lepas tu negatif 3y kuasa. Bila sebut kuasa je mesti jadi positif. So dapat 9y kuasa 2. Tambah 3y kuasa 2 tolak 43. Okey. Faham tak saya guna kaedah yang cepat ni? Saya bagi contoh, tengok sini. 2 tolak 5a kuasa 2. Okey, tolong tengok. Apa yang saya buat, saya guna kaedah cepat. Okey. Jadi dekat sini awak akan dapat 2 kuasa 2. Bila saya sebut kuasa, jawapan saya mesti positif. Lepas tu 2 darab negatif 5A, negatif 10A. Darab 2, negatif 20A. Lepas tu negatif 5 kuasa. Bila kuasa je mesti positif. So dapat 25A kuasa 2. Macam tu. Okey? Jadi tak payahlah awak buat 2 kurungan. Yang anak panah tu tak payah. Buat kaedah itu. Kalau okey, awak boleh ikut. Kalau tak, awak kena biasakan dulu betul-betul. Okey, dan kita selesaikan. Okey, you ambil X dulu. Yang ada kuasa 2 dulu. So, di sini dapat 12Y kuasa 2. Tolak 78Y. Lepas tu buatlah 169. Awak tolakkan dengan 43. So, awak dapat jawapannya berapa? 126 sama dengan kosong. Tuliskan apa A? A 12. Apa B? B negatif 78. Apa C? C kamu, Allah Akbar ni tambah C kamu adalah 126. Masuk dalam formula. Apa formula kita? Negatif B. Negatif 78. Plus minus B squared. Negatif 78 kuasa 2. Minus 4A. C-nya 126. Bahagi 2A. Jangan tekan kalkulator dekat sini apa-apa. Ini hanyalah hiasan semata-mata. Nak dapat jawapan, tekan kalkulator EQN. So, you tekan A-nya berapa? A-nya 12. Okey, B-nya berapa? B-nya negatif 78. Dan C kita adalah 126. So, you dapat. Awak ingat, kalkulator sentiasa bagi X. Tapi di sini adalah Y. So, Y-nya sama dengan 3.5. Dan satu lagi, Y kita ialah 3. Macam tu. Nak cari X, masuklah kalkulator. 13 tolak 3X dekat atas ni tadi. Okey, dekat yang atas. Sebab kita nak cari X. So, kita ambillah persamaan yang ada X. Ni. Okey, di sini. Masukkan. 13 tolak 3.5. Ada orang masuk. Okey. Saya harap. Okey. Okey, ada soalan tak? Boleh tak setakat ni? Okey, yang angkat tangan tadi dah faham belum? Kalau awak dah faham, awak angkat tangan. Okey, dah faham Kalau belum, tak apa, saya tunjuk lagi. Okey, next. Sampai situ. Okey, sorry. Sebelum saya lupa, lepas kamu dapat jawapan, selepas kamu dapat jawapan yang komplit, you dapat 3.5, lepas tu awak tekan kalkulator, you selesaikan untuk cari nilai X lah. Jadi X-nya awak akan dapat di situ adalah 4. Okey, you dapat X untuk 3.5, X-nya you dapat 2.5. Sorry. X-nya, X-nya you dapat 2.5. Untuk Y3, X-nya, apa saya buat ni? 3.5, sini 2.5. Macam tu. Okey, untuk Y3, X-nya dapat 4. Okey? Lepas tu, tolong ingat. Jangan sia-siakan markah 5 tu. 5 markah jangan disia-siakan. Apa yang saya masukkan, awak nampak tak ni? Nilai yang awak dapat, masukkan dalam persamaan 2. Kalau hari tu saya suruh awak masukkan mana-mana, tapi kali ni masuk dekat sini. Okey, kita ambil kalkulator kita. Okey, you tengok dekat sini. Dekat soalan kita, you tekan clearkan mode dulu. 3 sama dengan. Okey, you tengok. Okey, dia kata X kuasa 2. Ambil X. X kita 2.5. 2.5 kuasa 2. 2.5 kuasa 2. Lepas tu tambah. Tambah 3Y. Y kita adalah 3.5. Y kita 3.5 tutup kurungan. Sama dengan. Okey? Kenapa salah? Okey. Tak kuasa 2. Sorry.
3.5 tu kuasa 2. Kuasa 2. Tutup kurungan. Okey, sama dengan. See, nampak? Dapat 43. Maksudnya jawapan ini betul. Awak jangan masukkan dekat persamaan pertama. Sebab kadang-kadang kita membuat kesilapan tu sebenarnya hasil dari persamaan pertama. Jadi kalau kita semak dekat tempat yang salah, kita takkan sedar yang kita buat salah. Lepas tu you boleh semak satu lagi. Satu lagi apa? 3. Masukkanlah. Masukkan X-nya 3. 3. Okey, sebab dia 3, saya letaklah sini point kosong. Sama je. 3.0. Okey. Lepas tu yang 3.5 sebenarnya dekat situ alamak silap. Salah. Kita buat balik lah. Okey, X kuasa 2. Kita ambil X yang 4. 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 tambah 3. Tambah 3 buka kurungan Y. Y kita 3. 3 kuasa 2. Tutup kurungan. Sama dengan. Nampak? You dapat 43 juga. Ini bererti jawapan kamu betul. Jadi kena semak. Kat mana markah diberi? Markah diberi di sini. Sini P1 markah. Kat mana markah diberi? Dia tengok. Awak masukkan nilai X. X-nya berada di mana? Di sini. Betul. So you dapat K1. You tengok A-nya, B-nya, C-nya dia masuk dengan betul K1. Kedua-dua betul. You dapat N1, N1. Di situ 5 markah. Boleh? Faham? Okey, kita buat satu soalan yang ada pecahan. Okey, satu soalan yang ada pecahan. Ni pun senang sebab dia boleh tukar bukan pecahan. Okey. Mak, ni semua bukan pecahan. Alamak. Okey, soalan nombor 13. Soalan nombor 13 dia pecahan. Okey, cuba buat nombor 13. Semua orang buat. Siapa dah siap boleh hantar kat saya.
Okey tak? Dapat okey tak? Cikgu, saya tak dapat. Okey, tak apa Okey, sebabnya mungkin dia pecahan sebab tu mungkin akan jadi susah sikit. Tengok saya tunjukkan. So untuk soalan ini maksudnya kita tak boleh elak lah sebab dia memang pecahan. Okey. Jadi apa yang saya buat dekat sini, okey. Tengok saya akan ganti ambil 3x. So 3x tu dia akan jadi sini 3x sama dengan 1 tambah 2y. Jadi x saya akan jadi 1 tambah 2y per 3. Okey, 1. Kemudian, okey, apa yang kena buat? Ambil y. Persamaan yang kedua, 9x. X kita apa? 1 tambah 2y per 3 kuasa 2. Okey, tambah y. Tolak 7 sama dengan 0. Jadi sebenarnya dekat sini, walaupun tadi pada mulanya saya nampak pecahan. Okey, awak tengok apa saya buat. 9 1 kuasa 2 1 tambah 1 kuasa 2 1 1 darab 2y 2y darab 2. So sini dapat 4y. 2y kuasa 2 awak dapat 4y kuasa 2. Dia 3 ni pun kuasa 2 jadi per 9. Tambah y tolak 7 sama dengan 0. Tak ada lagi pecahan. So, you dapat sini 1 tambah 4y tambah 4y kuasa 2 tambah y kuasa 2 tolak 7 sama dengan 0. So, 4y kuasa 2 tambah y. So, sini dapat 5y. Okay, ini dengan ini kan? Kenapa y kuasa 2 tu? 4y. Ini y je kan? Tak ada y kuasa 2. Sorry. 4y. Okay, dia y. Jadi, dekat sini dapat 4y kuasa 2 tambah 5y tolak 6 sama dengan 0. Apa A? A kita 4. Apa B? B kita 5. Apa C? C kita negatif 6. Masuk dalam formula. Formula kita negatif B. B kita 5. Plus minus square root B squared minus 4 A C over 2A. Tekan kalkulator untuk dapat jawapan. Okey? So kalau awak tekan kalkulator dekat situ, jangan tekan dekat yang masuk formula, awak tekan je. A dia di situ, A kita dapat 4 kan? A kita 4, B kita ialah 5 dan C kita adalah negatif 6. So awak dapat jawapan. Kat sini awak tengok huruf kita apa? Huruf kita Y bukan X. Kalkulator bagi X. So Y kita adalah, you dapat jawapan di situ
3/4 atau 0.75. Dan satu lagi, Y kita dapat -2. Dapat Y, masuk dekat persamaan atas untuk cari nilai X. Faham? Siapa yang dapat? Ada yang dapat tak? X dia awak kira you akan dapat di sini. X kita adalah negatif. Okey, awak kena kira 5 berapa tadi Satu lagi X ini negatif 1. Okey. Sekejap Satu lagi sini negatif 1 dan 1 bukan negatif 1. Soalan mana ni? Alamak, saya sebut 13 kan? Okey, you dapat Y-nya 3/4 dan satu lagi Y negatif 2. Jadi X yang ini you dapat 5/6 dengan, so ini negatif 1 dan yang ini you dapat 5/6. X ni 5/6. Itu dia jawapan kamu. Okey, siapa yang dapat? Siapa yang dapat angkat tangan? Ada tak? Tak ada? Tak ada yang dapat? Okey. Ada soalan? Siapa yang masih tak faham? Cuba angkat tangan. Okey. Sekarang ni saya rasa awak buat je dulu, buat latihan lagi satu. Okey, saya tak nak bagi pecahan dulu. Okey, cuba buat soalan nombor 12 dulu. Okey, saya bagi yang mudah dulu. Buat nombor 12. Okey, cuba. Nombor 12. Semua orang mesti buat. Okey. Okey, saya ni ada orang hantar ni. Okey. 9. Okey, Yasmin, awak tengok kan? Dekat awak salah expand tu. 1 betul, 4Y betul. Lepas tu Yasmin tengok. Oh, Yasmin dah darat dalam ke? Macam mana Yasmin dapat 9Y tu? Agaknya Yasmin darat dengan 9 kat luar Ke macam mana? Sebab nak samakan pecahan. Tapi nak samakan pembawah. Nak samakan pembawah, tapi pembawah dekat situ sebenarnya awak salah expand. Kan? 1 kuasa 2, 1. Awak tak buat yang 1 darat 2Y darat 2. Faham tak? Dia ingat, bila dia kuadratik, kan, kalau soalan tu contohnya kat sini, 3 tolak 5Y. Dia ada 2 kuasa 2, dia akan keluar 3 benda. 3 kuasa 2, 9. Okey, lepas tu negatif 3 darat negatif 5, negatif 15Y. Darab 2, negatif 30Y.
Negatif 5Y ni, negatif 5, negatif je kalau kuasa 2. So dia jadi positif. Jadi 25Y. So dia ada 2, keluarnya 3. Tapi Yasmin keluar 2 je tu. Faham? Okey. Faham Okay, cikgu. good. Okay, good. Okey, Orang lain terima kasih, hantar cikgu. lah. Okay, sama. Okay, ada tak yang dah dapat boleh share kat saya? Okay, ada dah. Subhanallah, budak ni. Panas lah. Sedap. Macam kakak. Bawah. Balik. Dan Bawah. Beautiful. Okay, betul Yasmin? Okay, betul. Ada orang lain hantar? Okay, ada, okay semua, okay tak? Okay, jawapan dia, okay sebab ada yang dah hantar jawapan, jadi saya bagi, okay betul lah yang dah hantar. M-nya dapat negatif 5, okay. Kemudian satu lagi you dapat
11/3. 11/3. N dia kamu dapat 2 dan 8/9. Okey, 2 jawapan seperti itu. Boleh? Ada yang tak dapat ke? Korang ni senyap je. Okey. Tolong respon tolong angkat tangan kalau perlu saya tunjukkan. Okey. Okeylah, saya tunjuk Tak apa. Sebab benda ni mungkin walaupun dah belajar tapi lupa kan. Okey, tak apa. Saya tunjuk dulu. Okay, jadi lepas ni mesti kena okey tau. Sekejap. Okey. So, you tengok soalan nombor 12. Nombor 12 ni kategori yang mudah. Kenapa? Sebab dia bagi M. So, you ambil M sama dengan 1 tolak 3N. 1 markah. Okey, lepas tu tengok yang persamaan kedua. Persamaan kedua M kuasa 2. Masukkanlah. 1 tolak 3N kuasa 2 tambah 3M. M kita apa? M kita adalah 1 tolak 3N. Tambah 5N tolak 20 sama dengan 0. Okey, ini soalan nombor 12. Jadi dekat sini kita selesaikan. Kita gunakan kaedah cepat saya tunjuk tadi. 1 kuasa. Bila kuasa mesti positif. 1. 1 darab negatif 3N. Negatif 3N darab 2. Negatif 6N. Negatif 3N kuasa 2, you dapat 9N kuasa 2. 3 darab 1, 3. 3 darab negatif 3, negatif 9N. Tambah 5N tolak 20 sama dengan 0. Selesaikan. Kuasa 2 ada 1 je. 9N kuasa 2. Okey, 6, 9. Negatif 15. Negatif 15N tambah 5. So, dapat negatif 10N. 1, 3, 4. 4 tolak 20, negatif 16. Sama dengan 0. Sampai sini terus saja tekan kalkulator. Tapi untuk nak tekan kalkulator, kamu kena tahu dulu A, B, C apa dia. Masukkan A. A apa? A 9. B apa? B negatif 10. C apa? C negatif 16. Masuk formula negatif B. Negatif 10. Plus minus square root B. Negatif 10 kuasa 2. Tolak 4 AC bahagi 2A. Jangan tekan kalkulator kat sini. Kalkulator you tekan masuk ABC saja. Terus dapat jawapan. Okey. Bila you dapat jawapan. Ya. Apa 9 tu datang daripada mana? 9. A ni 9 sebabnya 3 negatif 3 kuasa 2. Saya kan ni, tengok Okey, awak tengok saya guna warna biru Tengok yang saya buat warna biru. Untuk soalan 1 tolak 3N kuasa 2, saya guna kaedah cepat. Cikgu awak mungkin ajar kamu 2 kurungan yang gerak-gerak tu kan? Okey, sebab bila kamu dah join saya ni, saya ajarlah mana yang cepat, nak bagi cepat dan tepat. So awak tengok apa yang awak kena buat, caranya kita akan buat seperti ini. Okey, jap. Tengok 1 kuasa 2. 1 kuasa. Bila you sebut kuasa, jawapannya akan positif. 1 kuasa 2, 1. 1 darab negatif 3N, awak dapat negatif 3N. Negatif 3 darab 2, negatif 6N. Kemudian satu lagi negatif 3 kuasa. Saya dah sebut, bila you sebut kuasa, dia akan jadi positif. Negatif 3 kuasa 2, so 9. Okey, N kuasa 2. Itulah dia dapat 9N kuasa 2. Faham? Faham. Okey. Lepas tu awak dah dapat ni, awak tekan kalkulator, masukkan A, B, C. Jangan masukkan ni. Yang jalan kerja ni biarkan saja. Itu untuk awak punya markah saja. Hiasan semata-mata, pemeriksa nak tengok. So, tengok. Kalkulator sentiasa huruf X tau. Jangan main-main. Kat sini X. Ini bukan X tapi dia N. So N. Apa N? N kamu tekan kalkulator dapat 2. Dan N satu lagi dapat negatif 8/9. Dah dapat N, masuk dekat atas untuk cari M.
M kamu, you dapat negatif 5. Dan satu lagi M, kamu kira dapat 11/3. Ini wajib kamu kuasai. Budak paling terror ke, paling lemah ke, kalau saya tanda kertas, kalau tajuk ini dia tak jawab, saya tahu tajuk lain memang dia tak boleh buat. Okey, kalau ini dia tak boleh buat, yang lain tak boleh buat. Sebab tu saya nak awak betul-betul boleh buat. Okey, boleh saya teruskan ke soalan lain? Boleh? Boleh. Okey, saya teruskan. Buat tahu, kamu jangan tak buat. Saya tak nampak kamu. Okey, you tengok di sini. Okey, sebelum saya bagi yang pecahan, saya bagi dulu yang ini. Nombor 15 nanti saya tunjuk. Tu ada pecahan. Nanti, okey, you tengok ini. Sekarang ni awak tengok ni. Soalan ni pun ada pecahan. Saya tak nak bagi awak pecahan dulu. Okey, oh ni dah jauh dah. Kejap saya ambil soalan ni. Okey, tak apa. Awak tengok kalau dia berbentuk pecahan seperti soalan nombor 3 ni, nak mudah, awak tengok dekat sini. Tapi yang satu dia bukan pecahan, dia Q. Jadi awak buatlah Q sama dengan 1 tolak je. Boleh tak? Cuba buat nombor 15 ni. Hati-hati. Bila pecahan, nak samakan pecahan ke, pembawah dia nak samakan ke, boleh je guna konsep itu. Okey, buat nombor 15. Seorang je lagi tadi hantar jawapan kat saya ya.
Buat tak? Okey, buat tak ni? Senyap je. Okey tak? Boleh gerak Tengah buat. Okey, good. Tengah buat. Tengah buat tak apa. Okey. Mak weh. Kakak awak tulis pensel awak tak terang. Saya tak nampak semua awak. Sekejap ya, saya nak semak awak punya terang. Tulisan awak tu cerah sangat. Sekejap ya. Alah, awak boleh hantar balik ke tak? Ataupun awak, sebab awak guna pensel ke ni? Okey, awak sebenarnya dalam peperiksaan SPM, guna pensel boleh je, tak ada masalah. Tapi kalau macam awak hantar ni, sangat bahaya. Sebab peperiksaan kita, kita marking online. Dia scan. So, kalau pensel awak tak terang, nanti tak nampak, pemeriksa tak nampak apa jawapan awak. Kalau boleh terang lagi, ataupun awak tuliskan jawapan awak, P apa, Q apa? Okey, tak apa. Saya tengok. Sekejap silapnya kat mana ni. Okey. 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 Okey, sekejap. Okey, saya nak ada, kalau ikutkan ni. Okey, yang seorang sebab hantar tak terang, tunggu kawan hantar. Okey. Yang seorang ni, okey tengok saya tunjuk dekat sini.
Okey, sebab sini dia melibatkan nombor ada pecahan, ada yang Q kat situ kan. Jadi mungkin awak akan tersilap kat situ. Tapi yang hantar kat saya ni awak yang akhir tu je yang silap. Okey, saya tunjuk Okey, you tengok sini. Soalan dekat sini, okey, Yasmin ni, Yasmin dah boleh. Yang tadi dah betul dah, yang ini tengok. So, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Persamaan pertama betul awak buat, tolak 1/3 P. Okey, awak dapat 1 markah. Lepas tu, P kuasa 2. Okey, betul. P kuasa 2 tolak 9, tolak 6Q. 6Q. Q awak ialah 1 tolak 1/3 P. Okey, sama dengan 0. Betul. P kuasa 2 tolak 9 tolak 6. So, negatif-negatif positif. 6 bagi 3 dapat 2. P sama dengan 0. So, dekat sini awak dapat P kuasa 2 tambah 2P tolak 15 sama dengan 0. Masuk formula A 1, B kamu 2, C kamu negatif 15. Betul. Okey, formula dia negatif B. Negatif B plus minus B squared 2 kuasa 2 minus 4A. C negatif 5 over 2A. 2A1. So, awak tekan kalkulator untuk dapat jawapan. Okey, tekan kalkulator dekat situ kalau awak tengok A awak ialah 1. B awak di sini adalah 2 dan C awak adalah negatif 15. So, jawapan awak dapat, awak ingat kalkulator X, sini P. P awak dapat 3 dan satu lagi P awak negatif 5. Betul. Okey. Sampai situ patut cari Q. Apa Q? Q awak. Okey, Q masukkan. 1 tolak 1/3 P. Jadi gantikan P awak ni 3 dalam sini. 3, 3, 1 dapatlah 0. Betul. So Q satu lagi, you tekan kalkulator, you dapat jawapan Q1. Q1 lagi negatif 5. Awak darabkan dengan negatif 5. 1 tolak 5/3. Macam tu. 1 tolak 5/3. Kan sebab ini awak tengok ni. Okey, you tengok satu lagi. Yang satu senang boleh congak. Yang ni P negatif 5 kan? Buatlah. 1 tolak 1/3. 1/3 darab dengan negatif 5. So, jadi tambah 5/3. Sorry. Okey, sebab dia negatif positif. Tambah 5/3. Okey, dapat jawapan. Apa saya tekan? Astaghfirullahaladzim. 1. Dia tolak dengan itu jadi tambah. Tambah 5/3. Okey, you dapat 8/3. See, dapat 8/3. So, Q awak ialah 8/3. Okey, tahniah. Okey, betul? Okey, Yasmin betul. Lagi siapa lagi hantar? Betul. Betul. Okey. Siapa nama? Tulis nama sikit. Saya tak save nama awak lagi. Yang ada saya dah save. Okey, boleh? Okey. So, itu untuk soalan-soalan yang melibatkan satu linear, satu bukan linear. Okey, kita tengok sikit soalan penyelesaian. Okey, tengok sini. Ni dia. Awak tengok ni dia. Soalan dia bagi macam ni. Dia kata the difference between two positive number. Okey, adalah 7. Jadi beza antara dua nombor positif. Jadi beza bila dua nombor positif, bila beza kita guna operasi apa? Dia kata different tolak. Jadi kita buatlah X tolak Y equals to 7. Okay. And the sum of square of these two numbers. Bermakna X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 337. Jadi dia bagi dalam ayat, kamu kena keluarkan persamaan. Boleh? Okay, yang tu nanti awak buat. Boleh tu tengok je. Okey, kita tengok soalan ini. Soalan ini sebenarnya biasanya 7 markah. Raja 1, dia kata diagram 1 show a right angle triangle. Bila dia right angle triangle, kamu tahu. Kat sini satu maklumat dia kata apa? The total length of PQ and QR is 12. Okey, PQ dan QR. Total PQ dan QR ialah 12.
Apa yang kita boleh keluarkan persamaan kat situ untuk statement yang pertama ni? Apa dia? Dia kata the total length of PQ, jumlah panjang PQ dan QR adalah 12. So apa persamaan pertama kita buat? 3x tambah 2y bersamaan 12. Pandai, ada pun suara lelaki. 3x tambah 2y sama dengan 12. Dan persamaan kedua, kat sini tak ada apa-apa maklumat. Tapi pada gambar, kalau kamu faham, kamu boleh keluarkan maklumat. Apa dia? Siapa tahu? Teorem Pythagoras. Yes, teorem Pythagoras. So, apa teorem Pythagoras kat situ yang kamu dapat? Punca kuasa 72. Dari mana dia? 3x kuasa 2 tambah 2y kuasa 2 punca kuasa. Yes. Ini 3x kuasa 2 tambah 2y kuasa 2. Okay, so sama dengan 72 lah. Sebab dia punca kuasa. Bila kita kuasakan 2, tinggallah 72. Faham? Iaitu guna Pythagoras theorem. Iaitu sini A, sini B, ini C. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Jadi C kita kat sini set 72. Kuasa 2 tinggal 72. Dah boleh selesaikan. Betul? Okey kan? Jadi dekat sini awak nampak kita boleh selesaikan, tapi syaratnya kamu ketahuilah nak keluarkan persamaan. Jadi kat sini awak tengok awak tengok untuk soalan ini. Untuk soalan ini kalau kita tengok 3x dengan 2y akan jadi pecahan. Tapi saya buat dia macam ni. 3x sama dengan 12 tolak 2y. Ataupun saya boleh buat 2y sama dengan 12 tolak 3x. Kenapa saya buat macam ni? Okay, kalau awak tengok, kenapa saya buat macam ni? Sebab dekat sini awak nampak dia, tapi maksudnya mata awak kena tajam lah, awak kena nampak lah benda tu. Kan? Okay, kalau tengok kan, selalu kan saya kata jadikan x, jadikan y. Sebab kat sini ada 3x, so nanti saya boleh ganti 3x. Kalau saya nak guna 2y, sebab kat sini ada 2y. Boleh. Jadi, kat sini maksudnya apa yang peluk buat, you tengok 3x kuasa 2. So 3x kita apa? 12 tolak 2y kuasa 2 tambah 2y kuasa 2 adalah 4y kuasa 2 tolak 72 sama dengan 0. So 12 kuasa 2, 144. 12 darab negatif 2, negatif 24 darab 2, negatif 48y. Tambah 4y kuasa 2, tambah 4y kuasa 2 tolak 72 sama dengan 0. Jadi tidak semestinya yang ini kena ubah jadi x sama dengan 12 tolak 2y per 3. Tidak semestinya. Tengok, sebab kalau saya kekalkan 3x boleh masuk dekat dalam ni. Boleh masuk di dalam sini. Jadi saya kekalkan dia 3x. Atau kalau dia 2y, biarkan dia. Faham tak? Jadi ini bererti tidak semestinya kamu tukarkan dia kepada x sahaja atau y sahaja. Tapi kalau awak tak nampak, tak apalah, awak buatlah x sama dengan 12 tolak 2y per 3. Kuasa 2. Jadi tapi hati-hatilah sebab dia pecahan. Faham? Faham tak? Cuma saya nak tekankan dekat sini tidak semestinya kamu ubah kepada x atau kepada y. Tengok pada soalan. Boleh Okey? Okey, tengok soalan ni. Okey, nombor 22. Cuba keluarkan dia punya ayat. Apa maklumat je keluarkan. Tak payah buat. Awak keluarkan maklumat. Kalau awak tengok dekat kertas ni skema soalan nombor berapa tadi? Nombor 15 yang PQ. Sebab masa saya tarik-tarik nombor tu saya rasa saya tersilap. Jadi jawapan tu salah Nanti awak tengok. Okey, nombor 22 apa yang keluar? The radius and the height of a closed cylinder are 3x and y. The total surface area 48. The sum of the radius and height is 8. Okey, apa yang boleh keluar maklumatnya? Pat, ada tak? Siapa nak bagi? Cuba cikgu, cuba. Boleh cuba. Apa dia bang? 2 pi 3x plus
2 pi 2 pi 3x square, sorry. 2 pi x square 3x square tambah 2 pi r y. y. Gitu. Okey, jadi awak tengok R dia apa? Okey, kat sini awak tengok Dia kata the radius and the height. So, ini radius R kita, height kita guna H. Okey, nak mudahlah. Dia kata of a closed cylinder. Okey, 3x dengan y. So, awak tengok maksudnya R-nya patutnya awak ubahlah. R-nya sepatutnya jadi 3x, betul tak? Sebab this one is your R. Ini punya height awak tinggi. Dan dia kata the total surface area. Total surface area, okay, 2 pi R. Maksudnya surface area bila dia tertutup. Close cylinder. Ini atas bawah dan this one. Atas bawah iaitu luas. Luas adalah pi R kuasa 2. So 2 pi R. 2 pi R. R kita adalah 3. 3x kuasa 2 jadi sebenarnya dia jadi 9 lah. Sebab dia punya formula adalah pi R kuasa 2. Kan? Jadi pi R kita di sini adalah 3x kuasa 2. So, awak akan dapat 9 x kuasa 2 pi. Itu dia. Betul tak? Okay. Dan tambah dengan you punya tepi ni. Tepi silinder ni betul 2 pi R jadi 2 pi. R kita adalah 3x. Okay, dan height dia ialah y. Betul. Okay, cuma ni tadilah kat sini sepatutnya jadi 9. Okay, jadi dia kata sama dengan berapa? Sama dengan 48 pi. Sama dengan 48 pi. Jadi pi boleh buang. Tak ada huruf pi dah, tak ada perkataan pi dah kat situ. So, persamaan yang ada tinggal 9x kuasa 2 tambah 2 kali 3, 6. XY sama dengan 48. Itu satu. Kan? Okey abang tadi awak silap dekat 3 tu je lah. Dengan huruf R ni kena tukar kepada 3x. Boleh Okey, yang kedua apa dia? Apa dia yang kedua? Siapa nak cuba? 3x tambah y bersamaan dengan 8. Yes. Sebab dia kata the sum of the radius and height. So 3x tambah y sama dengan 8. So, dah keluarkan ini, bolehlah selesaikan persamaan awak. Okey, boleh? Okey, kalau awak tengok ni pun sama. Ni, yang ini pun sama. Awak tengok, cuma dia saja complicated kan. Awak tengok sini, dia kata, diagram tu show two right angle triangle PQR and PSR. The perimeter wall diagram is 14. Perimeter ambil yang luar. Okey, satu lagi, awak tengok sebenarnya awak guna Pythagoras theorem. Awak ambil Pythagoras theorem ini samakan dengan ini. Maksudnya, you buat y kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okey? Apa yang awak dapat? Dia ni awak dapat nilai ni. Nilai ni kita tak tahu apa benda. Contohnya sini tak tahu apa kan? Dia ni sama juga hasil daripada 3x kuasa 2 tambah 4x kuasa 2. So, y kuasa 2 tambah 16 sama dengan 9x kuasa 2 tambah 16x kuasa 2. Faham? Sebab dia ni, dia share dia punya hypotenuse. PR tu hypotenuse kepada PRS juga hypotenuse kepada PQR. So, kita gunakan Pythagoras theorem. Di mana kedua-duanya tu nilainya sama yang itu. Faham? Boleh? Dah dapat keluar ni, you boleh selesaikan. Okey, dah habis. Okey, so tajuk ni dah habis. Okey, so kita ada lagi, sekejap. Allah Akbar. Okey, esok kelas kita mula pukul 4. Tapi sekiranya kejap saya stop ni dulu. So dah habis yang ini.